Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berhimpun pada hari ini bagi meneruskan siri majlis ilmu kita dengan menggunakan kitab penawar bagi hati. Kita masih lagi berada dalam tajuk bab yang pertama pada menyatakan taubah. Kalau yang jauhi pada muka surat 64, kita dah baca dah sebahagian pada bulan yang sudah. Kita sambung dalam tajuk yang sama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dan ketahui olehmu, dalam bab taubat kita dah baca sebahagian dah, setengah dah. Sambung dan ketahui olehmu. Kata dia, dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubah itu adalah israr. Yang menghalang seseorang itu daripada bertaubat kepada Allah adalah israr. Israr ni apa? Mengekali di atas berbuat maksiat. Dan jikalau kecil sekalipun, mana dosa kecil sekalipun, tapi kekal, mana buat selalu. Yang menghalang seseorang itu daripada meninggalkan ataupun bertaubat kepada Allah adalah israr, yakni dia sentiasa mengekali perbuatan maksiat itu. Apa makna israr? Artinya, arti israr itu tetap mengerjakan maksiat. Mana maksiat itu dilakukan secara berkekalan, berterusan. Kenapa seseorang itu menjadi seseorang yang kekal di atas maksiat? Apa sebab yang menyebabkan dia di israr, berkekalan di atas maksiat? Dia tak puasa nak bertaubat kepada Allah. Kata dia, dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara yang menyebabkan seseorang itu berkekalan di atas maksiat. 5 sebab, 5 perkara. Yang pertamanya, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh. Mana siksa tu bila Allah janji di akhirat. Jadi dia kata tak apa, bukan nak kena azab lah di akhirat nanti. Lah kita sedap dulu dengan dunia, buat maksiat dulu. Bila lagi masa muda lah, nak enjoy, nak joli dan sebagainya. Maka dengan sebab bertangguhnya azab itu menyebabkan manusia ni lalai dan dia berterusan berlaku maksiat kepada Allah dan akhirnya tidak sempat bertaubat kepada Allah. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Perangai manusia ni, kalau benda tu lambat lagi, dia tangguh. Dia kata, janganlah lambat lagi. Macam kita nak paisah apa lah, anak-anak kita suruh baca buku, dia takkan nak paisah lagi bulan ujung tahun baru nak paisah baca buku power, paisah lagi lupa, dia kata baca apa. Panggil lah begitu. Jadi manusia pun lagu tu, dia kata seksa ni di akhirat. Kita lah masih muda, bila lagi nak merasa kesedapan dunia, maka dia berkekalan di atas maksiat dengan sebab seksa yang dijanjikan itu bertangguh, yakni di akhirat. Maka ubatnya, macam mana kita nak buang perangai ni ataupun persepsi yang macam ni? Maka ubatnya bahawa berfikir ia, kita kena fikir, tengok, kata dia, supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Kullu ma huwa atin fa huwa qaribun.
Ya, disebut dalam kata-kata kullu ma huwa atin fahuwa qaribun. Walaupun seksa yang dijanjikan itu bertanggung, yakni di akhirat, tak tahu bila, lambat lagi mungkin, tapi walaupun dia lambat tetapi dia pasti. Bila sesuatu itu pasti berlaku, makna dia dekat sebenarnya. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Tiap-tiap benda yang pasti berlaku sebenarnya dia dekat, walaupun dijanjikan bila di akhirat nanti. Mana orang yang berakal, walaupun seksa yang dijanjikan di akhirat, hari ini dia takut dah. Pasal apa? Pasal janji seksa itu benda yang pasti berlaku. Benda yang pasti berlaku, benda yang pasti sekalipun dia jauh, tetapi dia dekat sebenarnya. Itu kaedah dia. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang seperti yang telah lalu. Adapun barang yang jauh, sesuatu yang jauh ni apa dia? Sesuatu yang tidak pasti berlaku. Sekalipun dekat, tapi oleh kerana dia tak pasti berlaku, maka dikira jauh. Disebut oleh para ulama. Disebut dalam kata-kata dia kata kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Tiap benda yang pasti akan datang, maka dia sebenarnya hampir dengan kita sebagaimana ajal kita. Sekalipun 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, mungkin lama lagi, tapi oleh kerana dia pasti akan berlaku, 40 tahun pun dikira dekat. Maka dia hampir dengan kita sebab dia pasti. Dan bahawasanya mati ia lebih hampir ia kepada seseorang daripada tali sepatunya. Kematian kita lebih hampir dengan kita daripada tali kasut yang kita pakai. Mana tali kasut, kita pakai kasut di badan kita dekat dengan kita, tapi kematian itu lebih hampir daripada tali sepatu, tali kasut kita. Walaupun tali kasut tunduk di tubuh badan kita ada, tapi kematian sebenarnya lebih dekat, pasal kita tak tahu bila, sedangkan dia pasti berlaku. Kita duduk puasa macam lambat lagi, tiba-tiba Allah jemput dalam keadaan kita tak bersedia. Minggu sudah sahabat saya di masjid Tubuh Kawak, dia puasa, umur baru 46, kena darah tinggi, serang, stroke, masa bawa kereta, dia ambil anak di sekolah, darah naik sampai 260, 270. Nanti tepi jalan seorang Cina tolong dia bawa ke hospital, terus masuk ICU 2 hari, habis umur di hospital. Kemarin isteri seorang sahabat saya juga, biasanya kata dia malam-malam, pagi pukul 5 isteri dia gerak, dia memang tu sakit lah. Pagi kemarin ni tunggu-tunggu tak gerak, dia gerak, isteri dia pukul 5 pagi gerak, tak ada lah, habis umur kan. Maka kematian datang dalam keadaan baghtah, dalam keadaan mengejut, dalam keadaan kita tak bersedia, dalam keadaan kita tak sangka. Kita duk sangka kita boleh hidup nanti umur 46 ni baru tengah, orang kata apa, tengah banyak kemuncak, banyak benda lagi. Anak 8 orang, hak kecil sekali baru umur 5 bulan. Jadi tengah baru duk membina keluarga untuk lihat anak-anak ke arah berjaya. Tiba-tiba di dalam keadaan lagu tu habis. Maknanya kita kena bersedia bila pun kematian akan datang. Sebab tu dia kata di sini sebenarnya kematian kita, ajal kita lebih hampir dengan kita daripada tali kasut yang kita pakai. Tali kasut nak duduk di badan kita, melekat dalam tubuh kita, dekat tak dengan kita, tapi sebenarnya kematian itu lebih hampir kerana dia pasti berlaku. Sekalipun 30 tahun, 40 tahun akan datang, tapi oleh kerana dia dekat, dia pasti, maka dikira dekat. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Tak ada siapa tahu. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah sebut dalam Quran. Tak ada siapa pun tahu apa yang akan dia lakukan esok ataupun selepas daripada ni, kita tak tahu apa akan berlaku dan apa akan kita buat. Dan kita tak tahu di bumi manakah kita akan mati. Tak ada siapa tahu. Kita baca dalam Sahabat, saya ingat dalam sebulan 2 bulan sudah, cerita bagaimana budak seorang pelajar medik di Mesir. Dia orang Terengganu, dia mengaji di Mesir dalam bidang perubatan. Bila berlaku kekacauan di Mesir, ayah dia bimbang dengan keselamatan dia, takut mati dan sebagainya. Bagi duit suruh balik 2 hari tuan-tuan. Sampai di kampung bawa kereta, accident, meninggal. Maknanya kita duk takut mati di sana, memang dah ditentukan ajal di sini. Makna di mana pun kita akan mati, ikut balik di sini selamat. Pokoknya balik di sini pun mati juga. Mana tak tahu di mana kematian kita. Tak ada siapa tahu dan kita tak tahu bilakah kita akan dijemput pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan.
Moga-moga kita balik kepada Allah dalam keadaan dosa kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duk tangguh israr tadi ni, maka ini akan menyebabkan kita balik kepada Allah dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah. Kemudian kata dia, kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Cuba kita fikir tengok, orang kerja siang malam, contoh orang petani buat kerja himpun. Kalau dulu orang buat jelapang apa semua, stok makanan bagi banyak. Pasal apa? Pasal tak mau berlakunya kelaparan di masa akan datang. Mana buat kerja untuk tahun ni, beda makan untuk tahun depan ataupun untuk 2 tahun akan datang. Mana kita bersiap sedia untuk masa hadapan, tak mau susah di depan. Tak mau susah di depan, sebab tu kita pulun hari ni, kita kerja lah ni, kita tu buat potongan EPF, KWSP apa semua. Beda apa? Beda pencen esok ni, tak ada kerja, beda duit tu lah kita nak makan, kita tak mau susah dah lepas daripada kita pencen ni. Ada belanja kita, mana kita rancang dah, beda umur 60 esok, kurang-kurangnya aku dah ada simpanan 100-200 ribu untuk aku belanja sebab kerja dah tak ada masa tu. Baik, kata di sini, dia buat contoh bagi kita. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana melepaskan lapar tahun di muka, seperti itulah menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan pada siksa yang akan datang. Kalau atas dunia kita bersiap sedia dengan berbagai jenis persediaan, dari segi keuangannya kita simpan untuk beda umur kita pencen, dari segi persediaan makanannya, kadang-kadang kita buat kerja dia di rumah kita pun kita stok makanan 3-4 hari seminggu, beda kita tak dapat. Kita sanggup buat potongan gaji kita sebulan 400-500, beda EPF kita masuk untuk umur kita 55 esok pencen, itu kita nak makan. Untuk apa? Untuk kegunaan kita lepas daripada kita pencen esok, supaya kita tak susah. Maka demikian kata dia di sini, perlu kita bersegera taubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, supaya apa? Supaya kita tak susah di akhirat nanti. Pasal apa yang dia suruh segera taubat? Pasal taubat ni menjadi penyebab kita diampun dosa oleh Allah dan untuk melepaskan kita daripada susah payah di akhirat nanti. Itu dia buat bandingan kepada kita untuk mudah kita nampak demikianlah keadaannya. Kalau tak dunia kita rancang kehidupan kita, untuk akhirat pun lebih-lebih lagi lah kena merancang supaya tidak mendapat kesusahan dan kepayahan di akhirat nanti. Kerana lapar itu pun bertangguh juga, dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Nak lapar susah terang mana atas dunia ni tuan-tuan. Nak lapar terang mana sangat, nak susah terang mana sangat. Tak ada bandingan dengan susah yang akan dihadapi di akhirat nanti. Lapar susah atas dunia ni boleh orang tolong lagi, tapi lapar susah di akhirat tak ada siapa boleh tolong kita lain daripada amal yang kita buat atas dunia ni. Baik, yang kedua, pasal apa israf tadi ni? Yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Memanglah benda maksiat ni benda sedap, benda sukar, benda yang kena dengan kehendak hawa nafsu ammarah kita. Bila kena dengan hawa nafsu ammarah ni benda sedap, kan? Mengaji semayang ni benda tak kena dengan nafsu, sebab tu payah, sebab tu jadi payah. Benda tak sedap dengan nafsu kita, nak kena duk lawan dia. Adapun benda hak kena dengan hawa nafsu ni, kalau kita tak lawan tentang dia, kalau kita tak duk ikut dia, memang dia sedap. Bila sedap ni kena melekat di sebati yang kita nak tinggal payah. Lepas tu dia kata apa? Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan, dan ubatnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya. Nabi habaq kepada kita jangan buat dosa, sebab dosa ni siksa di akhirat. Nabi yang merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa kita tak mau percaya? Pasal apa kita tak mau beriman? Pasal apa kita tak mau ikut? Sedangkan Nabi yang habaq, Quran yang cerita kepada kita. Dia bawa contoh di sini. Kalau seorang doktor, kita sakit, kita pergi buat cek dengan doktor. Bila doktor cek, dia kata apa? Penyakit cik ni pelik sikit. Dia kata hal lain semua boleh makan. Kalau nak makan ayam manis, teronau pun tak ada masalah. Buhlah gula sekilo pun tak apa, tak ada masalah. Cuma satu je tak boleh minum air sejuk. Doktor kata cuma satu tak boleh minum air sejuk. Contoh dia kata sini,
Kita percaya kepada doktor tadi yang kafir dia kata tadi, walaupun dia tak beriman, tapi oleh kerana kepakaran dia dalam bidang doktor yang kita percaya dia ni boleh, dia ada ilmu, dia ada kepakaran. Oleh kerana nasihat doktor kata kita tak boleh minum air sejuk, kita balik tu langsung tak minum air sejuk. Yang kita nak minum, nak pegang botol air sejuk pun kita takut. Pasal apa? Takut sakit kita ni jadi teruk. Pasal apa? Pasal doktor kata. Tapi pasal apa bila Nabi kata kepada kita, Nabi cerita kepada kita bahawasanya dosa menyebabkan kamu susah di akhirat. Jangan buat dosa. Kalau dosa bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ramai manusia tak mau ikut Nabi. Tapi bila doktor yang kafir ni cerita, kata kita ni penyakit sekian-sekian, tak boleh buat sekian-sekian, kita pantang tu, ya Allah, jaga sungguh-sungguh diri kita daripada ambil apa benda yang dilarang oleh doktor, kata dia di sini. Mana manusia ni sepatutnya macam mana dia pantang daripada ambil benda yang dilarang oleh doktor, lebih lagi lah dia kena pantang buat benda yang dilarang oleh Rasul, oleh Allah. Kerana kalau dia buat juga saja dia menempuh mudarat di akhirat. Itu kata dia. Maka hendaklah mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada doktor itu. Sudah tentunya Allah Ta'ala dan Rasul lebih mengetahui daripada doktor itu. Dan seksa api neraka itu lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Dan menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Kalau atas dunia kita tak boleh sabar untuk meninggalkan maksiat, kesedapan maksiat, maka akan menyebabkan kita terpaksa tanggung seksa di akhirat dan juga luput hilang nikmat syurga yang Allah nak berikan kepada kita. Itu kata dia di sini. Rugilah dan rugilah orang yang sanggup melepaskan nikmat syurga dengan mengambil kesedapan dunia yang sementara, yang sikit sangat. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Dia kata, wahai manusia, ketahuilah kamu seandainya kamu letih melakukan ibadah kepada Allah, letih melakukan ketaatan kepada Allah, kamu kena ingat letih kamu itu sementara saja. Letih semayang, letih baca Quran, letih mengaji, balik kerja ke 5.30, tunggu nak mengaji pula sejam. Letih melakukan ketaatan kepada Allah, letih tu hanya sementara. Balik sekali lagi malam kita lena, hilang letih tu. Kita bangun daripada tidur, maka boleh tenaga balik, hilang letih sementara. Tetapi pahala kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Ali. Tapi seandainya kamu sedap melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, kata Sayyidina Ali, dosa dan maksiat ini benda sedap, benda kena dengan nafsu. Seandainya kamu sedap dan kamu seandainya kamu sedap melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah, ketahuilah bahawa kesedapan itu sementara. Sedap tak mana, nak lama mana sedap saja, sedap itu akan hilang, tetapi dosa kamu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata, aish ma syi'ta, hiduplah macam mana kamu nak hidup, tapi kamu kena ingat bahawa kamu akan mati. Buatlah apa yang kamu nak buat, wa'mal ma syi'ta, buatlah apa kamu nak buat, tapi kamu kena ingat di akhirat kamu akan dibalas dengan setiap amalan kamu. Baik akan dibalas dengan baik, jahat akan dibalas dengan jahat. Yang ketiga kata dia, pasal apa yang berlakunya israf, pasal apa yang menyebabkan kita ni lambat nak balik kepada Allah, buat maksiat, sehingga kadang-kadang bertangguh, seronok buat maksiat, tak mau bertaubat kepada Allah dengan keadaan bersegera. Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Dah lah, mudah lagi dia kata, nanti balik haji nanti taubatlah, tak tahu bila nak taubatlah, mudah lagi, hidup puasa mudah tak mati. Pasal apa yang ketiga? Yang ketiga kata dia, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Tangguh. Dia sebulan lepas sebulan, kemudian tunggu saat kita mudah lagi bila nak enjoy dan sebagainya. Dan berkata ia, selagi aku taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaan aku akan taubat lah, tunggu dah. Dah lah tu, balik umrah nanti, balik haji nanti. Lah aku masih muda, masih muda. Kebanyakannya lagu tu lah manusia ni. Tetapi masa muda ni lah umur yang paling dikasihi oleh Allah kalau kita bertaubat kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ma min syai'in ahabba ila Allah Ta'ala min syabin taibin aw kama qala.
Nabi kata tidak ada sesuatu yang lebih dikasihi di sisi Allah lain daripada seorang pemuda yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana umur dia walaupun dia muda, kalau nak kira mati ni lambat lagi, tapi tak, dia tetap bersedia dengan kematian dan dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling Allah kasih. Yang merupakan salah satu daripada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Orang yang akan mendapat bayangan, teduhan daripada arasy Allah pada hari akhirat nanti. Pada hari tidak ada teduhan di sana. Siapa dia? Syab nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang zaman muda dia dihabiskan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Bukan dia guna masa muda untuk enjoy, untuk lara, untuk melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Tapi masa muda ni lah dia guna untuk beribadah pada Allah, untuk mengaji, cari ilmu sebanyak mungkin. Beda bekai dia tua-tua esok. Bila tua esok mai tak larat tuan-tuan, ibadah pun tak sempurna dah, nak mengaji pun tak sempurna dah. Pasal tubuh badan tak sihat. Jadi masa muda ni sementara akal cergas, tubuh badan sihat, kita boleh duduk lama dalam majlis ilmu, sejam 2 jam tak sakit pinggang lagi. Esok bila tua, esok main nak mengaji tengah jam tak larat dah. Nak bagi tumpuan kepada ilmu pun tak boleh, ingatan pun kau kudak dah. Masa muda ni lah kita nak pulun cari ilmu. Bila kita tua esok, moga-moga bila kita tua esok ilmu penuh bila dah. Cuma silapnya kita masa muda ni kita kerja pulun, kerja bila nak tunggu pencen esok lah. Tu kalau dan pencen, kalau tak ada pencen, ada orang hari pencen tu habis umur. Perancangan tu ada tapi tak kena cara. Pasal masa muda ni pulun ke dunia ni habis reh, orang tu kata habis tenaga dikumpulkan kepada dunia, akhirnya akhirat dijejaskan. Itu dia. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Mati kita tak tahu bila. Mati lawan dia hidup, bukan mati lawan dia sakit, bukan mati lawan dia sehat. Orang sakit pun mati, orang sehat pun mati. Kadang-kadang orang sakit tak mati lagi, orang sehat diziarah orang sakit, balik tengah jalan accident, hak sehat mati, hak sakit dia pergi ziarah tadi tak mati. Maknanya mati lawan dia hidup, bukan lawan dia sehat, bukan lawan dia sakit. Makna tak semesti sakit untuk mati, dan orang sehat pun akan mati. Jadi kita kena pegang di situ. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Kalau lah kita tak boleh tinggal maksiat, tak boleh tinggal derhaka pada Allah, kita tak boleh kembali taat pada Allah, masa depan lagi payah. Kalau lah kita tak boleh mula semayang, lah kita tak boleh mula semayang, umur 15 tak boleh mula semayang, umur 20 tak boleh mula semayang, kalau nak mula semayang umur 45 lagi payah. Pasal kita duduk hidup biasa lagu tu dah. Kalau umur 15, 20 tak boleh berhenti daripada maksiat, esok nak tinggal maksiat umur 50, 60 lagi payah, kata dia. Kalau satu sembang kemarin nak pasal maksiat tu dah sebati dah dengan dia. Dia nak buang tu bukan senang. Jadi bila? Lah. Kena usaha. Kalau lah pun payah, jangan berpuasa, esok-esok ni payah. Mudah tak? Kalau lah pun payah, esok-esok akan lebih payah. Jadi kok mana-mana pun kena ikhtiar buang diri kita daripada terlibat dengan maksiat ataupun berhenti daripada maksiat. Mana kembali ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam masa sekarang. Supaya apa? Supaya ke depan ni tidak menjadi lebih sukar kepada kita untuk meninggal maksiat. Kata dia, jika sekarang ini, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, pada umur kita lah, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar, ia akan jadi lebih payah. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Kita duk kata nak bertaubat esok, lusa, tahun depan. Kita yakinkah kita boleh hidup sampai tahun depan? Kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku esok, umur kita lagu mana, keadaan kita lagu mana. Takkah kita hidup, takkah kita sehat. Jadi sementara kita diberi hidayah, kesedaran oleh Allah ini, masa inilah kita nak balik taat kepada Allah. Nak tunggu mengaji bila? Kalau Allah tak boleh duduk dalam majlis ilmu, kalau Allah tak boleh bicara ilmu, Allah ni dengan umur muda kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu, nak tunggu pencen baru nak mengaji, payah tuan-tuan. Mai pencen esok, dia banyak-banyak benda. Banyak benda nak kacau kita. Banyak benda nak kacau kita. Sebab tu Nabi kata, kul ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang ramai manusia mensia-siakan nikmat ini. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat lapang masa.
Kalau kita lah duk puasa sibuk, kita duk cadang, tahun depan 2 tahun lagi baru kita nak start, kita belum tentu. Tahun depan takkan lebih sibuk daripada masalah. Pencen esok takkan lebih sibuk daripada masa kita berjalan. Jadi bila usaha ikhtiar daripada Allah untuk kita mula balik kepada Allah Subhanahu wa taala, cari ilmu sebanyak mungkin, perbanyakkan ibadah agar apa yang kita buat tu ada kualiti dengan tenaga muda kita ni lebih sempurna kita buat. Adalah bandingannya. Dia buat perumpamaan sini, bandingan. Seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu dan lemah ia daripada mencabut kerana kuat akarnya, akar pohon kayu itu, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Masuk lautan, jumpa pokok ali, nak cabut tak larat, macam payah. Tak larat dia kata, tak puas tahun depan aku main lagi, aku cabut tahun depan lah. Tahun ni aku tak larat, contoh, dia bawa contoh ni, hari ni aku tak larat, tak apalah, tahun depan aku main lagi, cabut. Dia kata memang tak kenal. Kalau tahun depan kita main lagi, pokok tu kuih besar, bila pokok tu kuih besar, akar dia kuih kuat, kita pula kuih bomok, kuih tak larat, tenaga kuih kurang. Jadi kalau hari ni kita tak boleh cabut, ke depan ni lebih lagi lah. Demikianlah keadaannya dosa kita. Kalau hari ni kita tak boleh berhenti daripada meninggalkan dosa maksiat kepada Allah, nak berhenti 2-3 tahun lagi, 10 tahun lagi, lagi-lagi lah payah. Pasal apa? Pasal maksiat tu sudah sebati kita dah. Jadi akhirnya kita duk anggap dosa tu jadi macam tak dosa lah. Jadi macam tak dosa lah. Perempuan kita pun kalau yang tak tutup aurat lagi tak pakai, nak tunggu bila? Nak tunggu sampai dah lah muda lagi. Kalau hari ni tak boleh mula, ke depan lagi payah. Lagi payah. Jadi bila? Lah. Dan kita duk tunggu masa kita duk kata, dah lah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Adakah kita yakin kita boleh hidup sampai 2 tahun, 3 tahun lagi? Kita tak yakin. Macam mana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila anak dia balik ke rumah pakai baju anak Sayyidina Umar, dia khalifah, pakai baju koyak berlubang, tuan-tuan. Kawan-kawan duk ejek, balik teriak, jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya pasal apa yang teriak. Dia kata kawan-kawan duk ejek, baju jek berlubang, apa semua, cari Zaid patah, anak khalifah. Anak khalifah besar pada menteri, bawa anak pergi jumpa dengan pegawai Baitul Mal, nak pinjam duit, nak beli baju untuk anak. Dia kata kepada pegawai Baitul Mal, esok dapat gaji aku bayar balik lah, aku pinjam sahaja. Pegawai Baitul Mal tu kata apa? Ya Amirul Mukminin, aku boleh beri kepada kamu apa yang kamu nak, aku yakin kamu akan bayar. Cuma aku nak tanya kamu yakin tak kamu boleh hidup sampai hujung bulan ni? Allahu Akbar. Berani dia depan khalifah, dia tanya lagu tu. Kalau kita tuan-tuan nak notik 24 jam tukang hidup Pulau Rimau, Pulau Singa ke mana kan, duk buat lawan khalifah, betul tak? Nak tanya satu soalannya, adakah khalifah kamu ya Amirul Mukminin yakin kamu boleh hidup sampai hujung bulan ni, tak kamu boleh bayar balik? Pegang tangan anak dia, jom balik, saya dapat gaji yang kita. Subhanallah. Pasal kita tak tahu bila kematian akan datang menjemput kita. Sebab itulah kata di sini perlu taubat itu bersegera. Jangan ditangguh, jangan ditunggu. Kita nak tindak bila? Segera. Nak buat taat kepada Allah, fastabiqul khairat, bersegera pada melakukan kebajikan, ketaatan. Setengah kawan-kawan kita ajak dia pergi mengaji di kuliah, kawan dia kata dah nak lah sibuk, tak ada dah. Tunggu sat tu pakai gak tu. Nak bertindak bila? Lah daripada sekarang. Mengaji masa muda dengan mengaji masa lepas pencet takkan sama. Pemikiran kita, masa kita, tenaga kita takkan sama. Sebab tu di ibarat macam mana orang yang mengaji masa muda, ibarat kita memahat pada batu. Makna melekat tu lama. Bila kita buat satu ukiran pada batu, dia lekat tu lama. Ukiran tu 1000 tahun yang orang jumpa dalam gua tu, benda-benda hak lama, tulisan hak lama tu masih ada lagi pasal dia buat di batu. Makna melekat tu lama. Kita mengaji masa muda pun lagu pula, hati kita masih kuat ataupun akal kita masih sihat untuk kita dapat ilmu, kita faham mudah, itu lebih lama daripada kita mengaji masa umur kita sudah tua, sudah lanjut, kita dah tak larat dah. Pada ketika itu tenaga pun kurang, pemikiran pun kurang, fizikal pun lemah, mental pun lemah. Jadi mula daripada sekarang sibuk dengan kerja sampai bila pun takkan habis.
dengan urusan kita. Siang kita kerja, kurang-kurangnya malam kita peruntukkan masa untuk duduk di masjid, di surau, cari ilmu sebanyak mungkin. Bukan kita nak tambah sijil kita pada tak ni untuk beda-beda akhirat kita, untuk beda kita dekatkan diri kita balik dengan agama. Yang keempat, apa yang menyebabkan seseorang itu menangguh daripada taubatnya ataupun israr, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya. Dia kata tak apa, kita tangguhlah, Allah tu kan maha pengampun. Itu dia. Dan ini sehabis-habis bodoh, kata dia. Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada, menjalani ia akan jalannya. Dia mengharapkan keampunan daripada Allah tanpa melakukan sebab untuk dia mendapat keampunan daripada Allah. Dia duk buat maksiat tapi duk harap Allah ampun dia. Taubat dah pun, macam mana Allah nak beri keampunan kepada dia? Macam mana anak-anak kita kadang-kadang kita tanya, apa nak periksa, nak periksa ni, tak mau 5A ke biasa ni? Dia kata apa tak mau 5A? Lepas tu buku saya baca aja, malah ya, tawakal. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Mana nak dapat 5A, kena mengaji cara nak dapat 5A. Nak dapat keampunan daripada Allah, ada syarat-syarat dia, ada ketetapan yang wajib kita buat. Ni tiba-tiba dia hidup dalam maksiat, bergelumah dengan maksiat, taubat tak mau, tapi dia kata Allah ni kan maha pengampun. Kita buat dosa banyak mana pun Allah ampun kita, tapi tak pernah angkat tangan minta ampun kepada Allah, duk berkekalan dengan maksiat. Macam mana Allah nak beri keampunan kepada dia? Ini kata dia sehabis-habis jahil, sehabis-habis bodoh manusia. Dan yang demikian itu tiada biasa, mana tak boleh. Seperti tiada biasa berlayar perahu pada daratan. Macam mana perahu, bot tak boleh jalan atas jalan tak, atas darat. Pasal apa? Bukan jalan dia. Jalan dia di mana? Di sungai, di air, di laut. Kena ada ayat, baru betul jalan dia. Jadi kita nak dapat keampunan daripada Allah pun ada jalan dia. Apa dia? Buat ketaatan kepada Allah. Kalau kita dosa, cepat-cepat kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Artinya, bermula orang yang berakal, orang yang cerdik, mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya, yakni artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Orang yang cerdik ni siapa dia? Nabi kata, orang yang cerdik ni orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Aku macam mana keadaan aku, ilmu aku, amalan aku, kau bertambah ke, kau kurang ke, umur kau bertambah tapi ilmu tak tahu mana juga. Mana dia sentiasa muhasabah diri dia. Kemudian Nabi kata, dia pula wa'amila lima ba'dal maut. Dia buat amal ni beda apa? Bukan untuk lah, tapi untuk selepas daripada kematian dia. Susah payah dia mengaji orang balik ke 5 suku, kita 5,5 duduk kelas lagi kata apa hang ni? Ke 5 suku orang balik habis dah. Kena cakap tiap tak mana pun beh ke petang ni tuan-tuan sebelum nak tunggu maghrib ni apa semua. Memang solat pasal kenal dengan nafsu hidup sembang merapu tak. Benar kenal dengan nafsu kita. Tapi nak duduk dalam majlis ilmu ni bukan semua orang boleh duduk. Tapi orang yang cerdik, dia gagah, dia paksa diri dia duduk juga. Pasal apa? Pasal ni beda akhirat aku. Yang Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu bihi fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah bagi dia jalan untuk dia ke syurga. Nak minum, nak makan, bila-bila pun boleh. Sementara ada majlis ilmu, kita hadir duduk dalam ni, kan duk kena bayar duit apa pun masuk. Daripada benda yang kita tak tahu, kita dapat kita tahu. Sebab tu ilmu tu cahaya, menyuluh kegelapan, kejahilan seseorang. Sebab kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala janji kepada kita dalam majlis ilmu ada malaikat duduk sekali dengan kita, mendoakan rahmat dan keampunan untuk kita. Hak benda ni kita tak dapat pada majlis-majlis yang lain. Balik duduk di kedai apa semua, kadang-kadang duduk cakap pasal orang mengumpat muhur, mapu, sedap-sedap maghrib, kadang-kadang maghrib pun ajak lewat. Jadi hak mana kita nak? Nabi kita orang yang cerdik ni dia boleh fikir sendiri. Hak nu ke hak ni ke? Hak ni aku buat ilmu dunia apa boleh,
beda akhirat aku pun ada pahala. Wa amila lima ba'dal maut, dia buat amal, dia susah payah, dia sanggup tinggal urusan dunia dia. Beda apa? Beda nak buat satu kerja, yang mana kerja ni ke faedah dia bila dia ambil selepas daripada dia mati, yang ni di akhirat nanti. Kemudian Nabi kata apa? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir, yang kurang akal, yang tidak cerdik itu pada segala pekerjaan mereka, yang memperikutkan ia akan dirinya dan keinginan, yakni ikut hawa nafsu. Orang yang tak cerdik, orang yang sentiasa mengikut kehendak hawa nafsunya, maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan. Dia buat semua apa nafsu dia nak, dia buat. Apa yang nafsu dia tak mau, dia tinggal. Maknanya nafsu dia tak mau duduk dalam majlis ilmu, dia tak mau, dia tinggal. Dia tak lawan langsung. Nafsu dia tak mau buat kebajikan sedekah, dia tinggal. Dia tak lawan langsung. Sebab nafsu ni, nafsu amarah kita ni, dia tak mau benar-benar baik ni. Dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dia tak buat apa pun, tak buat amal ibadah apa pun, tak buat ngaji pun, tak mau kebajikan apa pun, tak buat. Tiba-tiba dia harap Allah nak beri keampunan kepada dia, Allah nak bagi syurga kepada dia. Siapa nak bagi tuan-tuan? Syurga ni bukan benda yang murah, benda yang mahal. Jadi Nabi kata orang yang tak cerdik, orang yang jahil, orang yang bodoh itu orang yang macam ni. Orang yang tak mau buat amal kebajikan, tak mau cari benda-benda baik, amal ma'ruf atas dunia ni, tiba-tiba nak mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah nak beri kepada dia. Maka serta taksirnya serta kekurangannya itu pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan, dalam keadaan dia ni tak buat ketaatan kepada Allah, dalam keadaan dia ni mengikut kehendak hawa nafsu dia, tiada ia bersedia dan tiada ia taubat, dan dia pula tak merancang, tak mau bertaubat kepada Allah, bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya dan maafnya, dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan atas taubat. Tiba-tiba dia mengharapkan syurga daripada Allah, tiba-tiba dia mengharapkan keampunan daripada Allah, sedangkan dia hidup bergelumang dengan maksiat, tidak melakukan ketaatan, tak cari nak buat kebajikan. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seseorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah akan ampunnya. Maknanya dalam keadaan dia tak buat ketaatan kepada Allah, dalam keadaan dia tidak meninggalkan maksiat, dalam keadaan dia tak bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa dia, tiba-tiba dia mengharapkan Allah beri keampunan kepada dia, tiba-tiba dia mengharapkan Allah nak bagi syurga kepada dia. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu rasa kamu boleh masuk syurga dengan mudah sedangkan kamu belum ditimpa ujian sebagaimana ujian yang ditimpa ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu? Yang kita baca dalam cerita bagaimana Nusaybah, satu nama yang masyhur dalam peperangan Badar, seorang Sri Kandi, Ummu Ammarah. Nusaybah seorang Sri Kandi, seorang perempuan, seorang wanita yang turut sama dalam peperangan Badar pada awalnya, pada peperangan Uhud, pada awalnya sebagai jururawat untuk merawat tentera-tentera Islam yang cedera. Tapi bila berlakunya kekalutan dalam peperangan Uhud, setelah umat Islam diuji dengan kekalahan, Nusaybah tinggal kerja dia, ambil pedang, menjadi benteng mempertahankan Nabi daripada terkena panahan musuh. Yang Nabi kata, aku balik belah kanan tengok Nusaybah ada, aku balik depan tengok Nusaybah ada, aku balik kiri tengok Nusaybah. Nusaybah lah orang yang paling kalut mempertahankan aku pada hari itu, sehingga dia terkena beberapa anak panah sampai di tengkuk dia pun kena sampai cedera parah. Last dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak minta satu je daripada kamu, tolong doakan aku ni boleh duduk sekali dengan kamu dalam syurga. Ini nak dapat syurga tuan-tuan, nyawa dikata. Tiba-tiba orang kita ni mayang apa pun tak, mengaji pun tak mau, nak syurga. Nabi angkat tangan, Nabi doa kepada Allah, ya Allah, engkau berikanlah syurga kepada Nusaybah dan ahli keluarga dia, suami dan isteri dan suami dan anak-anak dia, dan tempatkanlah Nusaybah dan keluarganya bersama-sama dengan aku di dalam syurga, ya Allah. Nabi angkat tangan, Nabi doa kepada Allah. Nusaybah dengar doa Nabi. Nabi doa syurga satu bakdah nikmat, boleh duduk dengan Nabi pula dalam syurga. Allahu Akbar. Nusaybah kata, apa, aku tak kira hari ni mati pun matilah, demi untuk mempertahankan Nabi SAW sampai teratur nak dapat syurga. Sahabat-sahabat Nabi diuji. Kita lagu mana tuan-tuan? Merasa jauh sangat kita, tak pernah kena uji sampai teratur. Sebab tu kita lalai,
kita ambil mudah. Jadi kalau orang yang mengharapkan keampunan daripada Allah, nak harap syurga, ibadah tak mau buat, ketaatan tak mau buat, apa yang Allah suruh dia tak buat, apa yang Allah larang dia buat, orang yang macam ni Allah tak, jangan harap syurga daripada Allah. Ini Nabi kata orang yang sehabis-habis jahil. Dia nak satu benda yang baik, tapi dia tak buat, mengikut jalan untuk mencapai apa yang dia nak. Dia duduk ikut jalan lain, macam mana dia nak dapat? Takkan dapat. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Dosa kecil pun jangan kita pandang mudah, sebab dia boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa membilang kecil dia akan dosa itu, dan menghinakan dia akan dosa itu. Maknanya kita ambil ringan, tak apa, dosa kecil je. Siapa yang meringan-ringankan dosa kecil jadi besar? Orang yang beriman ni, orang yang betul-betul sempurna iman dia, kalau kecil pun dia dosa besar. Tapi orang yang tak beriman, dosa besar pun dia tak ada apa, dosa. Kita muda lagi, bila lagi nak enjoy lah. Dosa kecil boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Yang pertama, dia mengambil ataupun membilang kecil, yakni memandang remeh, memandang kecil terhadap dosa kecil. Tak apa, dosa kecil je. Maka tiada peduli ia akan dia, dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Seperti katanya, ni saya petik pada kitab lain, tak apa aku tengok perempuan helat yang jahat itu, tak apa aku tengok dia perempuan jahat, perempuan helat tu yang tidak bertudung, yang tidak menutup aurat tu, yang mendedak aurat itu, sebab aku dah banyak buat kebajikan, dan kebajikan akan menghapuskan dosa yang aku buat. Sekalipun dia banyak buat kebajikan, tapi dia memandang ringan kepada dosa kecil. Tak apa, tengok sikit je, aku buat amal banyak dah, kan amal kebajikan yang akan mengakukan dosa kecil itu. Makna dia memandang ringan dan mengambil mudah terhadap dosa kecil. Dosa kecil itu akan jadi dosa besar. Ini kata ulama. Yang kedua, sukacita ia dengan dia, suka gembira dengan dosa kecil, dan bermegah-megah ia dengan dia, bermegah-megah pula dengan dosa kecil yang dia lakukan. Seperti apa? Seperti diceritakan kepada orang, pada waktu begian-begian aku telah melihat begian-begian. Ini seperti dan kita lain, saya usah lagi. Dia buat dosa, dia cerita ke orang pula dosa tu, sebar kepada orang pula, isytihar kepada orang pula. Macam-macam kan, buat dosa, buat dalam Facebook, isytihar seluruh dunia, bagi orang boleh tengok. Dosa kecil tapi boleh jadi dosa besar dengan sebab menyebarkan dosa kecil tadi. Jangan kita pandang mudah. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya, dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Makna bermudah-mudah ia dan menyangka ia bahawasanya dia ni orang mulia, orang banyak amal, Allah akan beri keampunan kepada dia. Seperti dia kata apa? Seperti dia kata, jikalau dosa itu jatuh, jikalau jatuh dosa itu kepadaku, nescaya Allah mendatangkan bala, padahal aku sejahtera daripada bala. Dia buat dosa dia, tapi kalau betul Allah murka kat aku, sudah tentu Allah dah timpa bala kat aku. Ni aku tak kena bala apa pun. Ada juga habisnya itu tuan-tuan. Dosa Allah tak timpa bala, tak bagi balasan apa-apa kat aku. Makna dia bermudah-mudah. Kononnya Allah akan memberi keampunan kepada dia dengan dia ambil mudah lagu tu. Dia kata tak apa, aku buat maksiat, aku tak kena apa pun. Macam orang kita lah, dia orang kita tak ada lesen, dia kata lama nak buat, tahu nak buat lesen, tak ada lesen, tak apa pun, tak kena apa pun. Orang kena sekali makan dah habis. Dengan kereta-kereta masuk balik, orang sita habis apa semua, apa boleh buat lah. Yang orang kita ni bila dia tak kena tindakan segera, dia mudah, dia jadi benda tu dah jadi sebati dengan dia seronok buat kesalahan tu. Kita tengok dalam Bistro dia pada tunjuk cerita apa, cerita pasal orang apa cerita dia tangkap luar negeri tu, jadi obat tu. Macam mana orang putih tu cerita balik pengalaman dia, buat sekali lepas, dah ikat dadah di badan apa semua, lepas seronok lah, boleh duit banyak. Lepas tu buat 2 kali pun lepas, tambah lagi, buat banyak-banyak, akhir sekali bila kena makan tadi. Mana manusia ni panggil dia lagu tu, yang dia tak mau tobat, dia pasal Allah duk biar bagi masa kepada dia. Dia duk puasa, dia boleh hidup lama, dia boleh sempat taubat dengan masa yang jagaan bajet dia tu.
Allah bagi peluang kepada dia. Allah tak timpa. Allah ni umat kelebihan umat Nabi Muhammad ni. Tu Allah tangguh azab kita di akhirat, nak bagi peluang kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perangai manusia ni dia mudah lalai, akhirnya mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu satu cerita dalam cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari dia tangkap seorang pencuri. Bila tangkap seorang pencuri, dibawa kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila bawa kepada Sayyidina Umar, mak pencuri tadi ni minta supaya Sayyidina Umar beri kelepasan kepada dia, jangan dijalankan hukuman kepada dia. Kata mak tadi ni, tolonglah wahai Amirul Mukminin, anakku ni baru sekali ni yang curi. Kata Sayyidina Umar, aku tak percaya. Dia kata, bukan sekali. Kalau sekali Allah akan menutupi keaiban dia, Allah akan memberi keampunan kepada dia. Allah bagi peluang untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekali. Sayyidina Umar kata kepada budak pencuri tadi, tolong bersumpah dengan nama Allah, berapa kali dah kamu curi? Baru dia bersumpah, rupa-rupanya dah belah-belah kali dia buat macam ni. Mana tuan-tuan, orang yang buat salah ni kadang-kadang sekali Allah tolong kita, Allah bantu kita, supaya kita ni balik ingat nak taubat kepada Allah. Jangan terulang kesalahan kita. Tapi bila dia ulang-ulang, dia seronok-seronok, akhirnya bila kita kena, maka pada ketika itu terimalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dosa dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia. Dosa kecil boleh jadi dosa besar kalau dia buat itu secara terang-terangan, dan juga menzahirkan ia akan dia, yakni dia mengisytiharkan dosanya, buat di hadapan khalayak umum, tak ada malu apa dah, tak ada malu apa, dan menyebut ia akan dia, kemudian daripada mengerjakan ia akan dia, dan juga dia cerita kepada orang apa yang dia buat. Macam dia cerita kepada orang, semalam aku buat sekian, dia buat dosa sekian, tapi dia cerita ke orang pula, seronok dengan dosa dia. Sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina, wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu amiltu al-barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satra Allah anhu, atau kama qala. Artinya, tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya, yakni diampunkan dosanya. Ini dosa-dosa kecil lah. Mana kita buat dosa-dosa kecil, Allah beri keampunan dengan sebab amal-amal innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kerja kebaikan yang kita buat ni akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Ucapan tasbih kita, selawat kita kat Nabi, bayang sunat, banyak amal kebajikan yang kita buat, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Hari ini kita buat dosa kecil, kita tak sedar, kemudian kita buat juga amal-amal soleh, kita tidur malam, Allah beri keampunan kepada kita. Nabi kata apa? Tiap-tiap umat aku itu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya terhadap dosa-dosa kecil yang dia buat. Yang ini tiada dosa bagi mereka itu. Dosa besar ni kok manapun kena bertaubat kepada Allah. Melainkan yang berterang-terang dengan maksiat. Yang Allah tak ampun ya dia orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Tiada dimaafkan daripada mereka itu. Allah tak beri keampunan kepada dia. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, yang dikatakan melakukan maksiat secara berterang-terangan kepada dia, bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Dia buat jahat, dia buat maksiat. Di antara dosa-dosa kecil, dia buat maksiat. Hari ini dia buat maksiat. Kemudian masuk ia pada masa pagi, pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, kita buat maksiat ataupun dia buat maksiat, hari ini dia buat dosa kecil, dia tidur malam, Allah beri keampunan kepada dia. Dengan sebab amal-amal kebajikan lain yang dia buat, Allah ampunkan dosa-dosa kecil yang dia buat. Allah dah tutup dah malam, Allah dah beri keampunan dah. Tiba-tiba dia bangkit esok pada siang harinya, dia pergi cerita ke orang, dia pergi isytihar, pergi habar ke orang lain. Dia kata apa? Bahawa berkata, ya, aku kerjakan semalam bagian-bagian. Malam, syok, dia kata, mari. Dia cerita ke orang pula. Bila dia cerita tu, dia sengaja membuka balik penutup yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah beri keampunan terhadap dosa-dosa dia, tiba-tiba dia pergi dedah balik kepada orang, menyebabkan Allah tarik balik keampunan yang Allah berikan kepada dia. Jadi jangan seronok dengan maksiat. Dan sesungguhnya telah bermalam ia, telah tidur ia, menutupi akan dia oleh Tuhannya. Dia tidur pada malam harinya, Allah beri keampunan terhadap dosa-dosa kecil yang dia buat.
dan berpagi-pagi ia membuka, ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Tiba-tiba dia bangun pada siang hari, dia cerita pula perbuatan dosanya kepada orang, menyebabkan Allah tarik balik keampunannya. Budak kita lah kadang-kadang nak cerita dalam Facebook, kawan puji, kawan ni puji, cerita habis macam-macam perbuatan maksiat, mendedahkan benda-benda yang boleh membawa kepada terbukanya aib kita. Yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim, yang diikut akan dia. Orang alim kalau dia buat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Pasal apa? Pasal orang ikut. Orang tanya ni pasal apa hang buat ni? Dia kata tu ustaz tu pun buat, tok guru tu pun buat. Besar jadi. Pasal apa? Pasal dosa yang dia buat menjadi ikutan kepada orang lain. Seperti orang alim memakai emas atau sutra asli lalu diikut oleh orang awam seperti kita lain. Contoh orang alim, orang yang reti agama, dia pakai emas. Dia pakai emas ataupun dia pakai sutra asli yang dilarang dalam Islam. Orang tanya seorang lagi, pasal apa hang pakai? Ustaz tu pakai, tok guru tu pakai. Maka pada ketika itu menjadi fitnah dan juga menjadi dosa besar sebab dosa yang dia buat diikuti oleh orang lain. Itu yang jadi besar tu. Pasal orang boleh sandang kat kita. Kalau kita jenis tak api agama, memang orang tak pakai lah. Tapi oleh kerana kita ni orang kata dia tu baik, dia buat, takkan dia nak buat benda atas boleh. Mesti dia buat tu benda boleh, dia tahu hukum. Pada ketika itu menyebabkan dosa tu akan menjadi besar. Kerana bahawasanya, pasal apa yang jadi besar? Berkekalan ia dosa kemudian daripada matinya. Oleh sebab dia buat, orang lain ikut. Bila orang lain ikut, dia kata, aku buat pasal ustaz ni buat, pasal tok guru ni buat. Maka orang lain pun ikut dia pula. Jadi dosa tu berkekalan dengan sebab dia buat. Walaupun dia mati, tapi pengikut ada buat dosa tu, saya ada. Sama macam orang menyesatkan orang. Kalau tak dunia ni tuan-tuan, dia buat satu ajaran menyesatkan orang habis. Dengan sebab dia menyesatkan orang tu, habis orang sesat, dia mati pun dia tanggung ambil lah dosa-dosa hak sentiasa berpanjangan tadi. Masih berkekalan dia. Sebab tu kita jangan buat satu dosa yang menjadi ikutan orang, ataupun kita buat satu benda yang menjadi benda maksiat yang menjadi ikutan orang. Sebab dosa dia berkekalan, mati pun kita tak pernah tanggung lagi. Na'udzubillah min zalik. Sabda Nabi SAW ni dalil dia. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un atau kama qala. Nabi kata barang siapa berjalan ia ataupun mencipta mereka mengada-ngadakan dalam agama Islam akan satu jalan yang jahat. Mana kita cipta, kita reka satu amalan, satu benda yang jahat, yang buruk. Kita buat satu fashion pakaian contohnya, yang mana fashion pakaian itu mendedah orang. Kita nanti fashion pakaian itu menjadi ikutan orang dengan sebab kita lah pelopor benda tu, sehingga akan menyebabkan orang lain pun pakai ikut, habis resah, habis orang apa semua dengan sebab kita. Nabi kata apa? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang buat dalam Islam satu benda yang buruk, yang dosa, kana alaihi, ke atasnya dosa dia buat maksiat tadi ni, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan selepas daripadanya. Min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai', tanpa dikurangkan dosa mereka walau sedikit pun. Dosa dia pun dia kena tanggung, dosa hak orang ikut dia habis sesat pun dia kena tanggung. Auzubillah min dzalik. Sebab tu jangan kita buat satu benda yang menyebabkan dosa kita ni lepas mati pun duk jalan lagi. Auzubillah. Dengan sebab kita buat benda tu menyebabkan orang duk ikut, orang sesat habis. Daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu dikehendaki dengan berjalan itu apa dia? Menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya atau diikut akan di atasnya. Maknanya menyeru tadi ni maknanya berjalan tadi, makna kita ajak orang buat dosa, sama ada dengan perkataan kita ataupun dengan perbuatan kita. Kita buat satu perbuatan yang menjadi ikutan orang, ataupun membuat satu benda yang menjadi orang ikut kita, menyebabkan dosa kita tu berpanjangan. Auzubillah min dzalik. Setengah orang kadang-kadang dia fikir keuntungan dunia, dia buat satu-satu benda untuk mengap keuntungan dunia. Yang dia tak fikir benda tu menyebabkan orang melakukan dosa, walaupun dia mati, dosa tetap dimasukkan dalam akaun amalannya. Na'udzubillah min dzalik.
Sama juga kalau kita buat kebajikan, mati, pahala kebajikan tu benda duduk jalan lepas daripada kita mati. Kalau kita ajak orang buat maksiat, buat dosa, dia duduk kekal dan dosa tu, lepas tu orang lain pun nak duduk ikut dia, menyebabkan dosa tu berkekalan. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dalam surah Yasin. Wa naktubu artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala bekas mereka itu. Mana kami akan beri pahala kepada mereka terhadap amal kebajikan yang mereka lakukan. Dan kalau amal kebajikan yang mereka lakukan diikuti oleh orang lain, hak mana orang lain buat pun, pahala kami akan beri kepada dia. Kami juga akan tulis dosa kejahatan yang mereka lakukan. Kalau maksiat yang mereka lakukan itu, yang mana mereka pun masa dia buat maksiat ajak orang suruh ikut juga, esok dia mati, dosa maksiat orang lain lakukan, kami juga akan berikan dosa itu kepadanya tanpa dikurangkan walau sedikit pun. Sebab dengan sebab dia lah orang sesat, dengan sebab dia lah orang melakukan maksiat terhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara sebab yang menyebabkan dosa kecil boleh jadi dosa besar dengan beberapa perkara, kata ulama. Dikehendaki dengan bekas, dengan segala bekas itu, barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan dan yang mengerjakannya. Tak kala adalah yang membangkitkan atas taubah itu takut akan Allah Ta'ala yang keluar ia daripada pengenalan, nescaya memperpiringkan oleh hamba akan menyatakan takut. Maka berkata hamba, bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah ila akhiri, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi nak membawa kita kepada bertaubat kepada Allah adalah dengan kita mengenal Allah dan takut kepada Allah. Kalau orang ni tak takut kepada Allah, dia berasa tak ada apa-apa nak bertaubat apa tak ada, terus dia tak takut, siapa dia nak taubat? Untuk membawa kita taubat kepada Allah adalah dengan kita ni ada takut kepada Allah. Oleh kerana yang demikian, kata dia, tajuk yang akan datang ini aku akan bawa kepada kamu tajuk menyatakan khauf, yakni takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal Allah, maka kita takut akan Allah. Bila kita takut Allah, kita sentiasa bertaubat kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan, sekalipun dosa itu adalah dosa yang kecil. Sebab dosa yang kecil sekalipun, azabnya kita tak mampu tanggung di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Ila akhirihi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.